Assalamualaikum, nama saya Fariha binti Mansur, nombor matrik 260597. Dengan ini saya akan membentangkan slide bagi tajuk isu alam sekitar dan pembangunan mampan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang pengenalan. Pengenalan bagi pembangunan mampan ialah pembangunan yang memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka sendiri. Walaupun nampaknya isu alam sekitar dan pembangunan mampan adalah satu persamaan, terdapat beberapa cara di mana mereka menyimpang daripada matlamat mereka. Mereka mempunyai matlamat keseluruhan yang sama, iaitu untuk memelihara alam sekitar dan mewujudkan lebih banyak projek dan amalan cekap tenaga. Tetapi kedua-duanya yang memberi tumpuan kepada mereka adalah mungkin mendapati diri mereka tidak bersetuju tentang keutamaan tindakan tersebut. Seterusnya, bagi pembangunan mampan, amalan membangunkan tanah dan projek pembinaan dengan cara yang mengurangkan kesannya terhadap alam sekitar dengan membenarkan mereka mencipta model sara diri yang cekap tenaga. Okey, 3 matlamat tersebut adalah meminimumkan kehabisan sumber asli, menggalakkan pembangunan tanpa mendatangkan kemudaratan kepada alam sekitar, dan untuk menggunakan amalan menjaga alam sekitar itu sendiri. Okey, amalan dalam isu alam sekitar dan pembangunan mampan, pendekatan terbaik untuk adalah mendidik pengguna dan industri untuk meninggalkan sama ada atau pendekatan kepada pembangunan dan pemeliharaan, dan mengambil pendekatan nisbah seimbang yang mencari jalan yang terbaik daripada kedua-dua dunia. Ini amat sukar dilakukan kerana ia memerlukan unsur pengorbanan yang diterima pakai oleh masyarakat sekarang. Okey, bagi tujuan ini, mereka memerlukan kedua-dua pihak untuk bersama-sama komited dalam mewujudkan peraturan, program insentif dan kredit cukai yang menggalakkan pembangunan mampan sambil menentukan keutamaan dalam pemeliharaan di kawasan berbeza yang juga akan memberi kesan kepada masyarakat. Okey, seterusnya adalah globalisasi, bermaksud mempercepatkan pergerakan dan pertukaran manusia, barangan dan perkhidmatan, modal, teknologi atau amalan budaya di seluruh dunia. Salah satu kesan globalisasi ialah menggalakkan dan meningkatkan interaksi antara kawasan dan populasi yang berbeza. Okey, globalisasi telah mempengaruhi ekonomi, ekologi dan masyarakat dengan ketara dalam dekad sebelumnya. Sementara itu, ekonomi hijau telah muncul sebagai rangka kerja dasar kritikal untuk pertumbuhan dan pembangunan di negara maju yang membangun. Okey, antara kelebihan globalisasi adalah pertumbuhan ekonomi. Dipercayai bahawa peningkatan globalisasi membawa kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih besar bagi semua pihak. Terdapat beberapa akses mengapa ini mungkin berlaku adalah termasuk akses kepada buruh, akses kepada pekerjaan, akses kepada sumber dan akses kepada keupayaan negara itu sendiri. Nombor 2 adalah peningkatan kerjasama global. Negara mesti bersedia mengenepikan perbezaan mereka dan bekerjasama. Disebabkan ini, peningkatan globalisasi telah dikaitkan dengan pengurangan walaupun bukan penghapusan konflik. Seterusnya adalah peningkatan pelaburan rentas sempadan. Pelaburan antarabangsa ini telah ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi kedua-dua belah pihak tersebut. Okey, antara keburukan globalisasi itu sendiri adalah peningkatan persaingan, pertumbuhan tidak sekata dan keprihatinan alam sekitar. Peningkatan globalisasi telah dikaitkan dengan berbagai cabaran alam sekitar yang kebanyakan serius, termasuk penebangan hutan dan kehilangan biodiversiti yang disebabkan oleh penghususan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Pelepasan gas antara yang bentuk-bentuk pencemaran lain yang disebabkan oleh peningkatan pengangkutan barangan. Okey, kesimpulannya yang kita dapat daripada isu alam sekitar dan pembangunan mampan adalah kerajaan dan industri mungkin mengambil langkah yang perlu untuk menggantikan sumber tenaga tidak boleh diperbarui dalam campuran tenaga dan pemprosesan industri dengan sumber tenaga yang boleh diperbarui. Okey, antara beberapa negara sedang membangun seperti India, China, alam sekitar, Pakistan dan negara-negara OPEC telah bergantung kepada bahan aram batu dan minyak untuk penjanaan tenaga. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.